Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Hakim bin Khairul-Liza. Nama matrik D183111192. Hari ini saya dan kawan-kawan saya akan membentang tajuk buhah. Di sini saya akan membincangkan 3 topik, iaitu pengenalan, takrif dan dalil. Okay, sebelum kita pergi kepada takrif, kita perlu kenal dahulu dengan buhah ini. Buhah ini merupakan perbuatan rakyat seperti rusuhan, mogok untuk menentang pemerintah yang dirasakan tidak adil dan berpaling daripada agama Islam. Yang kedua, buhah ini juga digelar sebagai pemberontak kerana sekumpulan masyarakat kaum rakyat bangkit untuk menentang pemerintah. Okay, seterusnya definisi. Definisi ni maksud dia. Maksud dari segi bahasa dia, sesiapa sahaja yang melampaui had yang sepatutnya dipatuhi. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilahnya, sekumpulan umat Islam yang menentang pemerintahan Islam dan melanggar perintahnya atau menghalang hak Allah atau hak manusia. Ini satu lagi definisi dari pandangan lain. Dari segi bahasa, pelampau atau melampaui batas. Dari segi istilah pula, satu kumpulan orang Islam yang menentang pemimpin muslimin, melakukan pemberontakan terhadap pemerintahnya yang tidak mahu mematuhi peraturan dan undang-undang yang dikuatkuasa oleh pemerintah, sama ada berkaitan hak Allah ataupun hak manusia. Seterusnya yang terakhir, dalil. Dalil ini saya dapat dari Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 9, yang bermaksud, dan jika dua pihak dari orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Jika salah satu berlaku zalim terhadap yang lain, maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah. Jika ia kembali patuh, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil menurut hukum Allah. Serta berlaku adillah kamu dalam segala perkara. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Okey, maksud ayat ini, kalau ada dua pihak ni, sedang dua pihak orang yang beriman ni dia bergaduh, lepas tu ada salah satu ni dia berlaku zalim, maka kita kena lawan yang zalim tu sahaja, sehingga dia patuh perintah Allah. Lepas tu kalau dia dah patuh dengan perintah Allah ni, kita perlu berdamai dengan dia dengan adil lah, dengan cara Allah, menurut hukum Allah. Kerana Allah ini mengasihi orang-orang yang adil. Itu. Seterusnya dalil hadis. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim, yang berbunyi daripada Ubadah bin Al-Samit. Beliau berkata, yang bermaksud, kami telah membai'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dengar dan taat dalam keadaan kami suka atau benci, kami senang atau susah, mengutamakan pemimpin daripada diri kami untuk tidak menentang pemimpin, melainkan terdapat kekufuran yang jelas hukumnya dalam agama Islam. Okey, sekian daripada saya, dan akan terus disambungkan dan akan diteruskan oleh kawan saya seterusnya. Sekian. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fitri bin Muhammad Hazir, nombor metrik D1831170. Okay, kumpulan saya mendapat tajuk buhah. Okey, bahagian saya ialah ciri dan juga syarat-syarat al-bughah.
Okey, ciri-ciri al-bughah yang pertama adalah bughah memiliki sebuah kekuatan dan dapat melakukan perlawanan terhadap penguasa. Iaitu bughah ni dia mempunyai satu kelompok yang mempunyai kekuatan dan mampu untuk menggugat pemerintah. Seterusnya, bughah di mana dia telah keluar dan bertindak untuk tidak akan mengikuti apa yang disuruh ataupun diperintah oleh pemerintah negara tersebut. Dan seterusnya, yang ketiga, bughah akan memiliki alasan kerana dianggap mereka benar oleh mereka sendiri. Bila mana mereka melakukan pemberontak, maka mereka menganggap diri mereka ni benar untuk menjatuhkan sesebuah kerajaan. Yang seterusnya, yang keempat, kegiatan yang dilakukan oleh pengikut bughah adalah yang dipersetujui oleh satu kelompok yang besar yang mampu untuk berlawan dengan penguasa ketika itu. Yang terakhir adalah bughah akan memiliki seseorang pemimpin yang ditaat. Kelompok ni dia mempunyai seorang pemimpin yang akan ditaati, iaitu pemimpin yang mereka kehendaki untuk menjatuhkan pemimpin yang sedia ada tersebut. Seterusnya kita masuk syarat-syarat al-bughah. Syarat-syarat al-bughah ni yang pertama ialah kekuatan. Sebab apa syarat dia adalah kekuatan? Yang pertama kerana apabila mereka mempunyai kekuatan dari segi aspek bilangan pengikut, bilangan penyokong, oleh itu mereka mampu untuk mereka yakin untuk menentang kerajaan ataupun pemerintah pada ketika itu, kerana mereka menganggap mereka ni sudah ada kekuatan yang mencukupi untuk menjatuhkan pemerintah pada ketika itu, kerana mereka menganggap diri mereka ni adalah kebenaran. Yang kedua adalah i'tizal, iaitu dia mengasingkan diri. Yang dimaksudkan syarat kedua ni ialah mengasingkan diri apabila pengikut ni dia mengasingkan diri daripada orang awam, orang-orang yang taat pada pemerintah sedia kala, dan orang-orang yang tidak taat ataupun yang digelar oleh al-bughah ni, mereka akan mengasingkan diri untuk mereka bersatu hati ataupun mereka mengumpulkan kekuatan, dan mereka ni tidak perlu diperangi. Mereka ini tidak perlu diperangi dan mereka ini tidak perlu mengikut apa yang pemerintah sedia kala menyuruh ataupun undang-undang negara tersebut. Yang ketiga adalah adanya seruan membawa kepada al-bughah. Adanya seruan membawa ke al-bughah ni adalah umpama kerajaan yang sedia kala tersebut meminta mereka membayar zakat tapi mereka menolak. Itu contoh. Kerana seruan ni boleh dikatakan untuk mereka boleh melakukan sifat derhaka mereka terhadap pemerintah itu. Kerana apa? Kerana mereka menganggap bahawa diri mereka ini tidak boleh untuk mengikuti apa yang undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah, walaupun undang-undang itu betul di segi syarat. Contohnya pada zaman Sayyidina Abu Bakar, ada setengah pengikut dia menolak untuk membayar zakat kerana mereka kata Nabi Muhammad SAW ketika itu telah wafat. Lalu Nabi doa beliau adalah menterangkan para pezakat ada tunai, ini ada pembaginda sajalah mustajab, sedangkan doa yang lain tidak. Yang terakhir adalah ditaati dan diikuti, yang berpengaruh. Yang berpengaruh ni seperti mana kita ambil yang ciri-ciri, iaitu ketua dia. Ini apabila adanya seseorang yang berpengaruh, orang-orang yang dikenali ramai, orang-orang yang penting, maka mereka akan mengikuti dia. Kerana apa? Kerana mereka ini sehaluan apabila mereka adanya orang yang berpengaruh oleh mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Khairun Sam, nombor metrik di 18311051.
Okey, saya akan menyampaikan mengenai hukuman yang dikenakan ke atas pemberontak. Menurut apa yang difahami daripada dalil Al-Quran, surah Hujurat ayat 9 dan dalil hadis daripada Rasulullah, hukuman yang dikenakan adalah hukuman bunuh kepada pemberontak yang menentang pemerintah yang adil. Hukuman ini dikenakan kerana perbuatan tersebut adalah daripada dosa-dosa besar. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada syarat-syarat pelaksanaan hukuman. Yang mana kita tahu hukuman terhadap pemberontak yang menentang pemerintah yang adil ni, hukuman dia hukuman bunuh kan. Tapi tak sewenang-wenangnya kita boleh pergi bunuh kawan tu terus. Okey, syarat yang pertama, mula-mula pemerintah tu atau pemimpin satu tempat itu, dia perlu hantar seorang wakil kepada ahli kumpulan pemberontak ni ataupun kumpulan pemberontak tu lah. Kira dah hantar wakil pergi dengar, pergi sembang-sembang, tanya apa yang tak puas hati dengan pemerintah ni, apa yang tak adil, kira tukar-tukar maklumat lah. Lepas tu kira kalau settle masalah kat situ, kira tak ada pemberontak, tak ada kezaliman yang berlaku, kira tak boleh bunuh. Kira settle lah masalah, kira sebab tak ada dah pemberontakan lepas tu, sebab kita dah tahu apa masalah dia. Okey, masuk syarat yang kedua. Syarat yang kedua, apabila mereka tidak dapat menerima pendamaian yang seperti syarat pertama tadi, kira macam mereka tak boleh terima damai, kira mereka nak memberontak juga, pemerintah ataupun wakil perlu memberi nasihat dan peringatan yang diterangkan dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kira pemerintah dengan wakil ni boleh bagi ancaman perang lah kalau geng-geng pemberontak ni tetap nak melakukan pemberontakan dan kezaliman, kira boleh buat ancaman perang. Okey, untuk syarat yang ketiga pula, memerangi. Okey, macam kita tahu syarat pertama tadi kita hantar wakil, syarat kedua kita bagi nasihat ataupun ancaman perang. Tapi dua-dua syarat ni depa tak boleh terima agak, depa tetap nak memberontak. Kira bila depa dah memberontak, depa pun melakukan kezaliman, kira kita boleh berperang depa. Kira kalau kita dah perang, kita menang ke, kita dapat tawan depa ke, kira kita boleh bunuh depa terus. Sebab syarat pertama, syarat kedua kita dah bagi dah nasihat apa, kalau apa ni apa jadi, kira depa tetap nak memberontak, kira kita boleh bunuh depa terus. Okey, yang tu ya syarat-syarat dia. Okey, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abid Luqman bin Muhammad Johari. Nombor bateri di 183111047. Saya akan menerangkan tentang aplikasi buruh yang terjadi di Malaysia dan undang-undangnya. Contoh ya, bahagian syariah, jenayah bunuh yang mendatangkan kecederaan anggota badan bukan di bawah peruntukan jenayah syariah negeri. Mahkamah syariah tidak mempunyai bidang kuasa untuk mendengar kes berkaitan kesalahan-kesalahan bunuh atau menyebabkan kecederaan pada tubuh badan. Mahkamah sivil pula, undang-undang sivil pula, dia menggunakan Seksyen 300 Akta Jenayah Bunuh. Yang kedua, Seksyen 302 Hukuman bagi jenayah bunuh. Lepas tu Seksyen 319 dan 318 menyebabkan kecederaan pada tubuh. Dalam kes yang terjadi di Malaysia, satu fatwa yang menyatakan, fatwa
yang menyatakan bahawa para peserta yang ikut pada malam 31 Disember yang ikut serta bersama dengan orang ramai berhimpun menyambut kedatangan tahun baru 2014, darahnya halal dibunuh. Tetapi ramai menolak fatwa tersebut. Akhir sekali penutup, pemerintah perlu terlebih dahulu menghantar utusan untuk berbincang atau menghuraikan masalah-masalah yang berlaku dan kezaliman yang berlaku di negara ini, di negara Malaysia. Pemerintah perlulah melaksanakan kewajipan dia sebagai ulul amri, iaitu sebagai khalifah lah, yang menjaga rakyat-rakyat dia. Itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.